الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على شفاء رحمة الله نصر عدا سوق الغيث والفرج رحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عنيت الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويقدر لنا جميع حوائجنا ويرفعنا في العاليين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita berterusan untuk belajar hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai pada bab ke-14, bab al-iqtisadu fi ta'ah, yakni sederhana dalam beribadah. Sebelum bab ini kita ambil satu bab yang penting adalah kasratu taruqil khair, jalan kebaikan terlalu banyak ataupun sangat banyak. Naam. Dan kali ini adalah sederhana dalam beribadah, al-iqtisadu fi ta'ah. Al-insan, manusia adalah apabila ada amalan yang salih, usaha untuk buat yang paling banyak yang dia boleh buat. Lakin bukan maknanya adalah dia penatkan dirinya atau susahkan dirinya. Seperti mana hadis yang terakhir yang kita baca di kelas yang sebelum ini. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. نعم. حديث عن أنس، نعم، وبسند متصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. وعن أنس رضي الله عنه قال، حديث 146. وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. Baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke masjid. Hadis ini kita sudah terangkan pada kelas yang sebelum ini dan kita ulang lagi sekali. Baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke masjid dan di dalam masjid, di antara dua tiang masjid diikatkan tali dari antara dua masjid. Dan Nabi SAW tanya pada sahabatnya. Naam. Lihat, ada tali di antara dua masjid. Di antara dua tiang masjid. Jadi Nabi SAW tanya pada sahabatnya, kenapa ada tali itu? Jadi sahabat jawab, hadza hablun li Zainab. Ini adalah tali untuk Zainab. Jika dia adalah penat di masa dia qiyamul lail, maka dia pegang tali itu. Nah, untuk lagi buat, maksudnya untuk sandal dan berterusan untuk ibadahnya. Baginda Nabi Muhammad SAW kata apa pada orang itu? Nabi SAW bersabda, bukalah tali itu. Liyusalli ahadakum nasyatah. Orang solat apa yang dia mampu. Fa'idha fatara falyarqud. Kalau orang itu sampai dalam keadaan
dalam keadaan penat dan mengantuk dah, maka dia tidurlah. Jangan berterusan dalam bab ini. Sebab apa? Sebab takut orang itu di masa dia takut, di masa dia solat, dia ada apa? Jadi dia bukan baca Quran, atau mungkin dia doa, tapi sunat doa untuk diri dia. Takut dia doa atas dirinya. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi bukan daripada sunnah adalah bangun sampai apa, sampai tak larat langsung. Nabi SAW bangun sampai kakinya bengkak. Naam, betul. Melawankan nafsunya. Ini bukan adalah salah kita lakukan. Tapi kalau Nabi SAW, walaupun dia sampai bangun qiyamul lail sampai kakinya bengkak, tapi fikiran dia tidak adalah mengantuk, dia tidak adalah dalam keadaan dalam tidur. Sebab itu penting sangat. Kalau ada orang dia penat tapi bukan adalah menantu. Mungkin dia mujahadah nafsunya, dia buat lagi. Mungkinlah. Tapi kalau dia sudah sampai keadaan menantu, tak sedar dia cakap apa, dia baca apa, rakaat pertama tadi, baca apa dalam solat. Rakaat pertama tak ingat. Okay, jadi benda ni adalah kalau orang sampai seperti itu, tak, dia kena berhenti dan dia apa, dia rehat dulu. Nah, hadis 147, insyaallah kita mula bacaan dari sini. Ustazah, insyaallah. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسند متصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي عبد الله وبه إليه عن أبي عبد الله جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه، نعم، رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قصدا أي قوله قصدا أي بين الطول والقصر. وبه إليه وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت الذي تقول ذلك. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود
عليه السلام. نعم، صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أفضل من ذلك، ولا أن أكون قبلت، نعم، ولأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب إلي من أهلي ومالي. نعم. وفي رواية: ألم أخبر أنك نعم، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل. صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، نعم، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام داود؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقوم بعدما كبر. يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم نبي الله داود، فإنه كان أعبد الناس، واقرأ القرآن في كل شهر. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 20. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري، لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. مم. نعم. طيب. Ada sambungan sebenarnya untuk hadis ini. Dia satu hadis tapi ada lebih daripada satu riwayat tentangnya. Tapi kita sambung sedikit kami tu. وفي رواية: إن لولدك عليك حقا. وفي رواية: لا صام من صام الأبد. نعم. نعم، لا صام من صام الأبد 3. وفي رواية: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نعم. وكان يصوم يوما ويفطر يوما، يفر. نعم، ولا يفر إذا لاقاه. Hmm. Nah, sampai sini insyaAllah. Sambungan dia kita baca insyaAllah. Dia sebenarnya hadis yang sama, ada perbezaan sikit di antara riwayat-riwayat. Nah, baik, Ustazah silakan kita baca terjemahan daripada 147. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 147 dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang di antara kamu mengantuk di saat dia solat, hendaklah ia tidur hingga rasa mengantuknya hilang. Kerana sesungguhnya bila seorang kamu solat dalam keadaan mengantuk, ia tidak tahu kemungkinan ia ingin beristighfar, ternyata ia mengucapkan cacian terhadap dirinya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis 148 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku sering solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka solat beliau pertengahan, khutbah khutbah beliau juga pertengahan. Hadis riwayat Muslim. Maksud pertengahan adalah tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Hadis 149 dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda.
Lalu Salman mengunjungi Abu Darda. Ia melihat Ummu Darda berpakaian seadanya. Ia berkata, ada apa denganmu? Ia menjawab, saudaramu Abu Darda tidak memerlukan dunia. Lalu Abu Darda datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Lalu ia berkata kepada Salman, makanlah dan saya sedang berpuasa. Salman berkata, saya tidak akan makan sehingga engkau ikut makan. Lalu Abu Darda ikut makan. Di tengah malam, Abu Darda bangun untuk melaksanakan solat. Lalu Salman berkata kepadanya, tidurlah. Lalu ia pun tidur. Kemudian ia bangun lagi dan Salman berkata kepadanya, tidurlah. Ketika malam hampir habis, Salman berkata, bangunlah sekarang. Lalu mereka solat malam berjemaah. Salman berkata kepada Abu Darda, sesungguhnya engkau mempunyai kewajipan terhadap dirimu. Sesungguhnya engkau mempunyai kewajipan terhadap Tuhanmu dan sesungguhnya engkau juga mempunyai kewajipan terhadap dirimu dan engkau juga mempunyai kewajipan terhadap keluargamu. Maka tunaikanlah kewajipan masing-masing. Lalu Abu Darda datang kepada Nabi dan mengisahkan peristiwa tersebut. Nabi bersabda, Salman benar. Hadis riwayat Bukhari. Hadis 150 dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, Nabi diberi khabar bahawa aku pernah mengatakan, aku akan puasa sepanjang hari dan akan solat sepanjang malam seumur hidupku. Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau yang mengatakan hal tersebut? Aku berkata, benar aku yang mengatakannya wahai Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sungguh engkau tidak akan mampu, maka berpuasalah dan berbukalah, tidurlah dan laksanakan solat malam dan berpuasalah dalam sebulan 3 hari. Sungguh suatu kebaikan dibalas 10 kali lipat ganda sehingga sepertinya engkau berpuasa sepanjang masa. Aku berkata, aku mampu lebih dari itu. Ia bersabda, puasalah satu hari dan berbukalah 2 hari. Aku berkata, aku mampu lebih dari itu. Ia bersabda, puasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam dan itu adalah puasa yang paling utama. Aku berkata, aku mampu lebih dari itu. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada lebih lagi daripada itu. Suatu saat Abdullah berkata, sebetulnya aku lebih suka menerima 3 hari yang dikatakan Rasulullah SAW daripada keluarga dan hartaku. Dalam riwayat lain, Nabi bersabda, betulkah aku diberi khabar bahawa engkau berpuasa setiap hari dan solat sepanjang malam? Aku menjawab, betul ya Rasulullah. Ia bersabda, jangan lakukan puasa dan berbukalah, tidur dan salat malam. Kerana sesungguhnya tubuhmu ada haknya, 2 matamu ada haknya, isterimu ada haknya, tamumu ada haknya. Dan cukup engkau berpuasa setiap bulan 3 hari kerana suatu kebaikan dibalas Allah 10 kali ganda, 10 kali lipat ganda sehingga sepertinya engkau solat sepanjang masa. Tetapi aku memberatkan diriku sendiri sehingga aku merasa sulit. Aku berkata, wahai Rasulullah SAW, aku merasa kuat. Dia bersabda, puasalah seperti puasanya Nabi Daud dan jangan lebih dari itu. Aku berkata, bagaimana puasa Nabi Daud? Ia bersabda, puasa setengah tahun. Kelak Abdullah setelah usianya lanjut berkata, aduhai andai aku dahulu menerima keringanan yang diberikan Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, Nabi bersabda SAW, benarkah aku diberi khabar bahawa engkau berpuasa sepanjang masa dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam? Aku berkata, benar wahai Rasulullah, kerana aku menginginkan kebaikan. Ia bersabda, puasalah seperti puasa Nabi Daud. Sungguh ia adalah manusia yang paling banyak ibadahnya dan khatamkan Al-Quran sekali setiap bulan. Aku berkata, wahai Nabi Allah, aku sanggup lebih dari itu. Ia bersabda, khatamkan setiap 20 hari. Aku berkata, wahai Nabi Allah, aku sanggup lebih dari itu. Ia bersabda, khatamkan setiap 7 hari dan jangan lebih dari itu. Tetapi aku memberatkan diriku sendiri sehingga aku merasa sulit. Lalu Nabi berkata kepadaku, engkau tidak tahu sepertinya umurmu akan panjang. Ia berkata, sekarang aku seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Tatkala usiaku lanjut, aku berandai sekiranya dahulu aku menerima keringanan Nabi Allah SAW.
Dalam riwayat lain, sesungguhnya anakmu mempunyai hak terhadapmu. Dalam riwayat lain, tidak boleh berpuasa sepanjang masa sebanyak 3 kali. Dalam dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud alaihi salam, dan solat malam yang paling dicintai Allah adalah solat Nabi Daud alaihi salam. Ia tidur setengah malam lalu bangun dan solat sepertiga malam dan tidur seperenamnya. Dan ia berpuasa 1 hari serta berbuka 1 hari. Dan ia tidak pernah lari bila bertemu musuh. Masya Allah. Baik, Ustazah, kita sambung insyaAllah ada sikit pada hadis ini supaya makna yatum insyaAllah dia. وفي رواية قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعاهد كنته، أي امرأة ولده، فيسألها عن بعدها فتقول له: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. نعم. ولم يفتش نعم لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقني به. فلقيته بعد ذلك فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. وذكر نحو ما سبق. وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه، يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات صحيحة، معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نعم، سموا ترجمة tadi Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat lain, ia berkata, adalah bapaku menikahkanku dengan seorang wanita bangsawan, sedangkan bapaku sering berada di rumahku. Lalu ia bertanya kepada isteriku tentang diriku. Isteriku menjawab, ia adalah lelaki yang sangat baik, tidak pernah tidur di atas katil dan tidak pernah membuka pakaianku semenjak kami menikah. Tatkala hal tersebut berlangsung lama, bapaku mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda, pertemukan ia denganku. Lalu aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda, bagaimana engkau berpuasa? Aku menjawab, setiap hari. Ia berkata, bagaimana engkau mengkhatamkan Al-Quran? Aku menjawab, setiap malam, dan seterusnya. Adalah Abdullah membacakan sepertujuh Al-Quran kepada isterinya di waktu siang agar ia mudah membacanya di waktu malam. Dan bila ia ingin menguatkan tubuhnya, ia berbuka beberapa hari dan hari tersebut dihitungnya. Nanti ia ganti dengan berpuasa sebanyak hari tersebut. Aku benci aku aku benci meninggalkan sesuatu yang telah kuucapkan di hadapan Nabi SAW. Semua riwayat hadis ini sahih. Sebahagiannya terdapat di kitab Sahihain. Barakallah. Terima kasih. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, saya rasa pada bacaan terjemahan pun sudah jelas Masya Allah makna daripada hadis-hadis ini. Kita menambahkan sikit-sikit daripada hadis-hadis yang ada insya Allah Subhanahu wa taala. Hadis 148. Nah, sekejap. Barakallah fikum. Sekejap. Barakallah fikum. Okey, boleh teruskan insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, hadis adalah 147
seperti mana kita baca an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. Jika ada orang dia, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, jika ada orang dia sampai keadaan mengantuk dalam solat, dalam solatnya dah mengantuk sangat, nak tidur, terlarat dah. Apa yang dia sepatutnya buat? Lawan nafsunya dan dia teruskan, ataupun dia tidur? Tak, Nabi SAW ajar untuk orang itu apa? Dia tidur dulu, rehat dulu. Sebab apa? Sebab takut di masa dia solat adalah minta keampunan daripada Allah. Orang solat dan minta keampunan daripada Allah. Takut dia doa atas dirinya. Seperti mana kita sebut tadi. Bukan doa untuk dirinya. Jadi benda ni adalah amalan sunnah Nabi SAW. Dalam bab seperti itu, apa yang buat adalah dia tidur. Bagi badannya rehat. Kadang-kadang ada orang dia nak lawan nafsunya. Nak mujahadah nafsu. Dia kata kena mujahadah nafsu. Kalau ikut hawa nafsu memang tidur je. Kalau ikut nafsu, tidur je tawanggung qiyamul lail. Kita tak cakap sampai dalam hadis ini maksud orang itu memang dah nak tidur dah. Dah tak adalah maksudnya dia boleh lawan ke dah. Dah memang sampai keadaan dia tak boleh. Langsung. Orang seperti itu apa yang kena buat? Dia kena tidur. Rehat. Dan Nabi SAW dalam solatnya seperti mana Wan Abi Abdullah Jabir bin Samurah Sayyidina Jabir bin Samurah Naam radhiyallahu anhu قال berkata kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis 148. Dia adalah salat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakanat salatuhu qasda wa khutbatuhu qasda. Yani maksud pada bab ini adalah dia salat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lihat salatnya dan khutbahnya adalah sederhana. Dia tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Subhanallah. Ini adalah hal baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Jabir bin Samurah dia beritahu bagaimana solat Nabi SAW. Bukan adalah terlalu panjang, bukan adalah terlalu sederhana. Naam. Dan juga adalah hadis yang seterusnya 149. An Abi Juhayfah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhuma قال آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. Kisah ini adalah ada hikmah dalamnya. Baginda Nabi Muhammad SAW membersaudarakan di antara adalah Salman dan juga Abu Darda, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Salman dan juga Abu Darda. فزار سلمان أبو الدرداء. Adalah masa itu adalah Sayyidina Salman pergi ziarah kepada Abu Darda. Apabila dia ziarahnya, فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. Dia tengok pada isteri Abu Darda, lihat badannya Ummu Darda, dia lihat badannya mutabazzilah. Yani dia dalam keadaan berpakaian apa sebenarnya. Maksudnya dia dalam keadaan seperti itu, dia lihat pada Ummu Darda, ditanya, apa hal kamu? Kenapa? Kata badannya, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Dia kata saudaramu Abu Darda dia tidak ada hajat pada dunia. Yani Abu Darda itu sampai pada keadaan apa? Ditinggalkan semua. Dia fikir hanya pada ibadah. Tinggalkan pada isterinya, pada rumahnya dan tanggungjawabnya. Dia adalah fikir pada akhiratnya sahaja adalah dalam ibadah. Ibadah sahaja. Salat qiyamul lail dan siyam dan sebagainya. Dan di masa itu adalah lihat apabila fajar Abu Darda, apabila kemudian adalah datang Abu Darda. Fasana'a lahu ta'aman. Buatlah untuk dia makan. Faqala lahu kul fa inni sha'im. Apabila Abu Darda datang buat makanan untuk Salman dan kata padanya makan, sebenarnya saya dalam keadaan puasa. Qala ma ana biakilin hatta ta'kul. Sayyidina Salman kata saya tak akan makan sampai kamu makan sekali.
Fa'akala falamma kana al-lail. Jadi ada makan dengannya. Ini daripada hadis ini belajar kalau puasa sunat, bolehkah kita batalkan puasa sunat? Ikut mazhab kita adalah Syafi'i. Tidak ada masalah pada bab ini. Boleh batalkan puasa kalau puasa itu sunat. Baik. Kalau puasa itu sunat, boleh dibatalkan puasa itu. Contohnya kita puasa, pergi kepada rumah orang, ajak kita makan, ajak. Contoh, kemudian contohnya, katalah kita pergi kepada rumah seorang, orang itu sudah buat persiapan yang macam-macam. Masa untuk kita. Kita tiba-tiba sampai ke rumah dia, kemudian kata badannya, maaf ya, saya puasa. Apa perasaan orang tu? Subhanallah, saya dengar pada guru saya, dia dikata adalah jabrul khatir, yakni sampai hajat orang itu, insya Allah pahalanya banyak juga. Ha? Puasa pahala banyak kan? Tapi orang itu pergi rumah dia, lepas tu kamu kata saya puasa, tak makan. Apa perasaan dia? Sudah buat macam-macam untuk kamu. Tak makan di rumahnya. Ha? Jadi, subhanallah, kalau orang itu kita kenal dia betul-betul, dan orang itu kita tahu dia tak akan sedih sampai keadaan sedih sangat pada kita, mungkin kita boleh maafkan. Kita teruskan puasa kita. Tapi kalau tahu orang itu akan sedih dan akan rasa ada kecewa hati contohnya, apa kita buat? Kita buka puasa. Tak ada masalah. Ini puasa sunat. Kalau puasa sunat tidak ada masalah. Ya. Barakallahu fikum. Jadi apabila lihat Sayyidina Salman, lihat Sayyidina Abu Darda seperti itu, kata pada Sayyidina Abu Darda, saya tak makan sampai kamu makan. Jadi Sayyidina Abu Darda duduk sekali dan makan. Kemudian adalah apabila dah jadi malam, pergi Abu Darda untuk bangun. Faqala lah. Sayyidina Salman lihat badannya. Kata badannya, tidurlah. Kemudian Sayyidina Abu Darda tidur. Kemudian adalah zahaba yaqum. Faqala lahu nam. Kemudian sekejap lagi dia bangun semula. Nak pergi solat. Sayyidina Salman kata badannya, tidurlah. Dia tidur semula. Falamma kana min akhir al-lail, qala Salman, qumil an. Dan apabila sampai akhir malam, adalah di masa itu, kata Salman, bangunlah sekarang. Sekarang bangun. Sekarang bangun untuk qiyamul lail. Qumil an. Fasalliya jami'an. Maka solatlah sama-sama. Kata badannya Salman, inna li rabbika alaika haqqa. Sesungguhnya adalah hak untuk Tuhanmu. Wa inna li nafsika alaika haqqa. Ada hak untuk Tuhanmu, kamu untuk kena solat, ibadah dan sebagainya. Tapi nafsu kamu pun ada hak. Wa li ahlika alaika haqqa. Sesungguhnya untuk keluarga kamu pun ada hak. Hak isteri, hak anak. Hak isteri beri haknya dan juga adalah hak pada anak, masa dengan anak contohnya. Naam. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Maka berikan setiap orang haknya. Yani dalam bab ini, naam kita bangun qiyamul lail, salat lama dan sebagainya, bagus. Benda tu tak ada orang cakap tak bagus. Tak ada orang cakap tak bagus qiyamul lail, bangun qiyamul lail. Tapi adalah sampai keadaan kamu lepas selesai pada qiyamul lail, kamu pagi tidur je. Ya? Lepas tu tak duduk dengan keluarga, makan sama-sama, tak menjaga, tak bagi hak kepada isteri, tak bagi hak pada anak, rasa penat, adalah dalam keadaan penat sebab apa? Sebab tak larat. Dalam bab itu sebab apa? Kamu sudah bangun qiyamul lail sampai satu malam, kamu bangun paginya kamu tak larat. Nak layan orang pun tak larat. Bolehkah seperti itu? Tidak boleh seperti itu orang lakukan seperti ini. Naam. Nabi SAW bersabda, "Fa'a'ti kulli dhi haqqin haqqah." Setiap orang beri hak padanya, haknya. Jangan terlebih, jangan kurang. Fa'ata Nabi SAW fadzakara dzalika lah. Kemudian Sayyidina Abu Darda datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan ceritakan pada baginda Nabi Muhammad SAW apa yang Sayyidina Salman suruh kepada Sayyidina Abu Darda. Maka baginda Nabi Muhammad SAW apa jawapannya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Salman. Benarlah Salman.
Apa yang Salman buat itu benar. Apa yang Sayyidina Salman suruh pada Sayyidina Abu Darda, itulah yang betul. Hadis ini dalam riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis ini mengajar pada kita untuk kita ibadah, bukan beribadah. Kita banyak solat qiyamul lail sirikan, nak siyam sirikan. Tetapi adalah dengan kadar adalah memberikan kepada setiap orang haknya pada keluarga dan anak dan sebagainya. Hadis yang seterusnya, وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. Sayyidina Amr bin Al-As, naam, radhiyallahu anhuma, dia adalah seorang yang kata, demi Allah, saya akan puasa siang dan bangunkan malam selama-lama saya hidup. Dia seperti itu, dia akan puasa siang dan dia, demi Allah, aku akan puasa siang dan bangunkan malam selama saya hidup. Jadi khabar ini sudah sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad SAW kata padanya, bersama padanya, wahai, kata pada Sayyidina Amr bin Al-As. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك, kamu yang kata seperti itu. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. Dia kata, ya Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW apa kata padanya? Tak kata, baginda Nabi Muhammad SAW tak beritahu, tak kata padanya kamu teruskan. Tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata padanya, fa innaka la tastati'u dhalik, fasum wa aftir. Kamu tidak mampu untuk lakukan seperti itu. Maka puasa, fasum wa aftir. Puasa kadang-kadang dan buka puasa. Maksudnya kadang-kadang kamu puasa, kadang-kadang tak puasa. Wanam wa qum, dan tidur dan bangun. Bukan adalah setiap hari. Macam kadang-kadang ada qiyamul lail, kadang-kadang tak ada qiyamul lail. Wasum minasyahri thalatha ayam, salasata ayam. Dan puasa pada setiap bulan adalah 3 hari. فإن الحسنة بعشر أمثالها. Sesungguhnya satu pahala dengan 10 kali ganda. Naam. وذلك مثل صيام الدهر. Dan itu adalah seperti orang yang puasa ad-dahr, yang di seluruh tahun. Itu. Bagaimana tu? Puasa setiap hari, setiap bulan 3 hari. Satu hari seperti 10 hari. Yani al-hasanah bi'ashri amsalha. 1 kali 10 kan pada pahala. Jadi 1 hari seperti 10 hari. Setiap bulan 3 hari, maknanya seperti 30 hari. Dan ini adalah bilangan hari bulan. Jadi bagi setiap orang yang puasa 3 hari putih pada setiap bulan, dia seperti mana dia puasa 1 tahun. Masya Allah. Ya, Nabi SAW beritahu siapa yang puasa 3 hari pada setiap bulan, dia seperti mana orang yang puasa ad-dahr, semua umur dia, semua adalah tahun itu. Naam, naam. Sayyidina Amr bin As dia kata apa pada baginda Nabi Muhammad SAW? Qultu fa inni utiqu afdal min dhalik ya Rasulullah. Saya mampu untuk nak buat lakukan lebih daripada itu. Saya boleh untuk lakukan lebih pada itu. Qala fasum yawman wa aftar yawmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dia apa? Puasa 1 hari, buka 2 hari. Maknanya 1 hari puasa, 2 hari tak puasa. Seperti itu. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما. Baginda Nabi Muhammad SAW, orang tua kata, Sayyidina Umar bin As kata pada Sayyidina Rasulullah, saya mampu lagi. Kata, puasa 1 hari, buka 1 hari. فذلك صيام داود. Itu adalah صيام Nabi Allah Daud alaihi salam. وهو أعدل الصيام. Dan dia adalah yang baik daripada apa? Daripada puasa. وفي رواية هو أفضل الصيام. Dan dalam riwayat yang lain, iaitu adalah itu yang paling baik daripada pada puasa. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. Maka dikata pada Nabi Muhammad SAW, aku mampu lagi. Aku boleh lagi daripada itu. Boleh lagi banyak. Maka Nabi SAW jawab untuknya, La afdala min dhalik. Tidak ada lagi lebih dari itu. Subhanallah. Yani ini adalah yang paling baik. ولئن أكون قبلت الثلاثة أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. Dalam bab ini adalah
Sayyidina Salman, Sayyidina Amr bin As kata apa? Uh, se- nah, sebetulnya aku lebih suka apa menerima 3 hari yang dikatakan Rasulullah SAW daripada keluarga dan hartaku. Nah, ahabbu ilayya min ahli wa mali. Dalam riwayat yang lain, ألم أخبر نعم ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل. Nabi SAW sampai badannya berita Sayyidina Amr bin As adalah dia orang yang puasa siang dan bangun malam. Qultu bala ya Rasulullah, kata ya Rasulullah. Pak Nabi SAW ajarnya jangan buat, jangan lakukan. Maka puasa dan buka. Wa nam wa qum, seperti yang hadis yang tadi, dan bangun dan qiyam. Sesungguhnya Nabi dalam hadis ini adalah Nabi SAW terangkan lebih tentang bab itu. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Sesungguhnya badan kamu ada hak. Kalau kamu contohnya tiap malam bangun tidur lewat, badan Allah Subhanahu wa taala sudah beritahu dalam Al-Quran, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Yani malam itu adalah untuk tidur, siang itu adalah untuk kerja. Malam untuk tidur, naam, boleh bangun, nak bangun qiyamul lail, nak apa, itu adalah sebahagian daripada malam. Bukan adalah bangun malam semua. Itu dalam keadaan qiyamul lail dan tidur pada siang. Naam. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha walau qal. Nabi SAW bersabda, amalan yang paling Nabi SAW, paling Allah Subhanahu Wa Taala suka ialah amalan yang daim, maksudnya yang berterusan, walaupun amalan itu sikit. Antaquma al-lail rakaatain, bangun malam setiap malam 2 rakaat. Tetap setiap malam kamu buat adalah lebih baik daripada kamu bangunkan pada setiap malam, bangunkan pada bulan ataupun pada hari minggu kamu. Bangun satu malam ataupun 2 malam, kemudian kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Buat salat 2 rakaat yang tetap selama-lamanya itu lebih baik daripada apa? Daripada kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Maka kita usahalah untuk apa? Untuk kita nak qiyamul lail adalah dalam amalan yang tetap, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling suka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang tetap, walaupun amalan itu adalah sikit, walaupun amalan itu sikit. Naam. Wa inna li'ainayka 'alaika haqqan, wa inna li'ainayka 'alaika haqqan. Sesungguhnya ada untuk mata kamu ada hak. Wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Sesungguhnya adalah isteri kamu ada hak juga untuknya. Wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Untuk orang tetamu yang datang kepada rumah kamu pun ada hak. Contoh tamu datang, mana Abu Fulan, mana Fulan? Tidur. Eh, kita nak datang ziarah, dia tidur. Tak larat nak jumpa. Kenapa? Semalam bangun qiyamul lail lama-lama tak larat. Baik. Orang itu datang, maka dhaif, tetamu datang ke rumah kita, dia ada hak untuknya. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang dia beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka falyukrim dhaifahu, maka dia adalah jaga pada tetamunya. Yani beri kebaikan, beri benda yang baik kepada tetamunya, layan tetamunya dengan baik, bagi makan, minum ataupun apa-apa. Itu adalah di antara benda yang tanda untuk kita. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka dia adalah tanda berimanan apa? Dia orang itu adalah akan jaga tetamunya. Bukan tetamu datang ke rumah. Mana? Tak adalah. Bagi-bagi. Dia tidur sekarang. Itu bukan daripada Islam. Naam. Itu bukan adalah tanda kita adalah orang yang baik. Jadi kita orang yang baik akan jaga tetamunya. Datang ke rumahnya, dia akan layan tetamunya dan sampaikan hajatnya. Sebab kadang-kadang tetamu datang ke rumah kita ada hajat untuknya. Naam. وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم. نعم. في كل شهر 3 أيام. Cukup pada kamu adalah puasa pada setiap bulan adalah 3 hari. فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها. Sesungguhnya adalah pada setiap satu pahala ada 10 kali
kali 10 adalah maka kalau seperti mana kita ceritakan tadi, kalau dia puasa 3 hari seperti mana dia puasa 1 bulan. Fa inna dzalika shiyam dahr, seperti kalau puasa seperti itu maka kamu adalah seperti orang yang puasa selama lamanya. Naam, sepanjang masa. Naam. Naam. Fashaddada alayya. Sayyidina Abu Muaz kata macam nak lebih apa, dan Nabi SAW suruh syaddad, dah tegas Nabi SAW dalam bab ini, dah seperti ini dia. Qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwah. Nah, jadi kata baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, saya mampu lebih. Qala qala sum siyam Nabiullah Dawud. Nabi SAW kata padanya, puasalah puasa Nabiullah Dawud. Apa itu puasa Nabiullah Dawud? Dan kata fasim, puasalah seperti Nabiullah Daud, jangan melebih daripada itu. Qultu wa ma kana siyam Daud. Apa itu puasa Nabiullah Daud? Qala nisfu dahr. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, separuh tahun, puasa setengah tahun. فكان عبد الله يقوم بعدما كبر. نعم، فكان عبد الله يقول بعدما كبر، dan Sayyidina Abdullah Naam, kata selepas dia dah besar, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni kenapa tak terima rukhsah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa aku tak buat seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya suruh saya? Naam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaika ya sayyidina Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, disampaikan khabar kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dia adalah orang itu adalah apa, dia membaca Al-Quran pada setiap malam. Qultu bala ya Rasulullah, kata kamu, saya dengar kamu puasa selama-lama dan juga adalah kamu membaca Al-Quran pada setiap malam, adakah benda itu benar? Kata benar ya Rasulullah, betul. Walam urid bidzalika illa al-khair. Dan dia kata pada baginda Nabi Muhammad SAW, saya sesungguhnya buat benda ni adalah untuk kebaikan. Qala fasum sawma Nabi Allah Dawud fa innahu kana a'badun nas. Nabi Muhammad SAW beritahu padanya, puasalah puasa Nabi Allah Dawud. Maka Nabi Allah Dawud adalah kana a'badun nas. Ha? Puasa seperti Nabi Allah Dawud. Sesungguhnya Nabi Allah Dawud adalah pada manusia yang paling banyak ibadahnya. Naam. Nah, qultu ya Nabi Allah, kata wahai Rasulullah, saya mampu lebih pada itu. Qala waqra al-Quran fi kulli syahr. Afwan. Dan Nabi SAW kata padanya, baca Al-Quran pada setiap bulan sekali. Maksudnya setiap bulan khatam sekali. Bukan setiap bulan sekali. Baca khatam setiap bulan sekali. Dan maka dia kata, aku mampu lebih daripada itu. Qala faqra'uhu fi 20. Nabi SAW ajar dia untuk baca dalam 20 hari. Kata saya mampu lebih pada itu. Kata Fakar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuknya dalam 10 hari, kul ashar. Qultu ya Nabi Allah, ini utiqu akthar afdal min dhalik. Kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mampu lebih daripada itu, nak lebih daripada itu. Qala faqra'hu fi kulli sab' wa la tazid ala dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarnya untuk baca Al-Quran dalam masa 7 hari dan jangan adalah lebih daripada itu. Maksudnya jangan kurang pada itu. نعم فاقرأوا في كل ولا فشدد عليه. Dia minta pada Nabi SAW lagi. Nabi SAW tegas dengannya, kata itulah kamu lakukan, maksudnya فشدد عليه, maksudnya tegas Nabi SAW dengannya. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. Kamu tak tahu kemungkinan, Nabi SAW kata padanya, kamu kemungkinan adalah panjangkan umur. قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. Dan dia sudah sampai berumur, maksudnya panjangkan umurnya seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dan dia harap kalau dia terima apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarnya di awal-awal, maksudnya beri badannya rukhsah untuk apa, untuk dia buat seperti itu, untuk dia lakukan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata badannya. Dalam hadis ini adalah Nabi alaihi salatu wassalam lihat apa yang baik untuk diri orang itu dan apa yang baik untuk kita semua.
Dalam bab ini adalah ibadah. Tak ada orang kata solat itu tak bagus. Solat bagus. Tak ada orang kata puasa itu tak bagus. Bagus. Tapi Nabi SAW sudah terangkan apa yang bagus untuk diri kita. Apa yang kita buat dan itu adalah baik. Contohnya, ada orang dia adalah puasa, puasa je. Bangun yang mulai puasa penatkan diri. Kemudian adalah benda ini dekatkan dirinya pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dia nak apa nak dekatkan dirinya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanannya jadi kurang sangat, makan sikit sangat. Zat daripada makanan itu tidak cukup. Khususnya kalau orang itu tidak menjaga makanan, makan apa-apa aja. Lepas tu dia selama-lama seperti itu. Dia dalam keadaan seperti itu selama-lama. Maksudnya tak makan betul dan dia puasa dan dia qiyam. Apa akan jadi dalam badannya? Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna li jasadika 'alaika haqqan." Sesungguhnya untuk badanmu ada hak juga. Jadi dalam adakah dia sudah beri hak badannya? Badan perlu pada rehat, perlu pada makan, minum betul-betul. Jadi adakah dia buat lakukan benda itu? Nah, dalam bab ini kemungkinan nampak sekarang boleh buat. Tapi apabila panjangkan umur insya-Allah, mungkin kamu sampai tahap tidak boleh lakukan benda itu. Jadi maka jaga tentang bab ini. Jaga tentang bab ini. Al-i'tidal itu yang baik. Adalah sederhana itu yang baik. Seperti mana tajuk yang kita baca dalam kitab ini sekarang. Al-i'tidalu fit ta'ah. Macam maksudnya sederhana pada beribadah. Itu adalah lebih baik untuk diri kita daripada kita buat satu benda tapi kadang-kadang buat dan kadang-kadang tidak buat. Itu adalah lebih lebih baik kita jaga maksud. Kita jaga pada bab ini adalah kita buat ibadah itu dalam keadaan apa yang kita mampu. Jangan dibaksakan, jangan adalah baksa diri sangat sampai adalah keadaan orang seperti mana dalam solat nanti akhirnya dia tak tahu dia baca apa rakaat pertama rakaat kedua tak tahu. Ha? Jangan adalah sampai orang itu bangun qiyamul lail kemudian siangnya semua tidur. Itu pun kita kena jaga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima pada kita semua insya-Allah. Kita berhenti sini insya-Allah. Jaga pada masa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sebab dengar bukan semua tempat syuti. Ada tempat-tempat yang cuti, ada tempat-tempat yang tidak cuti. Jadi insya-Allah kita ambil sampai sini. Nanti insya-Allah pada kelas yang akan datang kita akan sambung yang baki pada hadis ini insya-Allah dalam bab ini. Semoga insya-Allah ada manfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Untuk maklumkan untuk semua, insya-Allah kita di Baitul Furqan akan ada tadarrus pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun ini kita akan ada tadarrus. Kita ajakkan semua insya-Allah untuk join dengan kita pada bulan ini. Insya-Allah kita akan tadarrus pada dua masa, lepas subuh ada dan juga lepas zuhur insya-Allah taala. Dan kita akan ada satu program khas untuk tadabbur Al-Quran. Program ini terbuka kepada semua orang. Program ini hanya perlu daftar dengan kita. Kemudian insya-Allah boleh join. Program ini tidak perlu ada yuran, tidak ada yuran untuknya. Dia adalah bangunkan atas infak saja. Siapa yang berminat juga. Jadi insya-Allah boleh join dalam program tadabbur ni. Tadabbur pada setiap hari akan ada pada bulan Ramadan lepas asar mula pada hari pertama. Setiap hari kita akan tadabbur satu juzuk. Maksudnya kita akan ceritakan pada setiap hari juzuk yang pertama. Katalah kamu semua baca juzuk yang pertama pada hari pertama kan? Okey, apa juzuk ni? Cakap tentang apa? Apa ada dalamnya daripada kisah-kisah? Kita akan terangkan. Benda ni insya-Allah kita akan buat selama bulan Ramadan. Jadi program ni sangat bagus. Jadi kita menhayati Al-Quran. Kita sudah baca Al-Quran. Biasa orang baca Al-Quran kan. Banyak orang khatam Quran dalam bulan Ramadan. Jadi setiap hari kamu akan tahu kisah-kisah yang ada di dalam juzuk itu. Program ni sangat bagus. Dan marilah kita sama-sama share dengan kawan dan ahli keluarga. Mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuk kita. Kalau kamu rasa tak ada masa, jangan lepaskan peluang untuk apa? Untuk share iklan ini dengan orang yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat. Nanti insya-Allah ustazah akan share dalam grup
Harap kamu semua adalah share dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah seperti mana sebut akan ada tadarrus pada bulan Ramadan. Tadarrus adalah lebih daripada satu cara. Kita akan ada tadarrus kumpulan untuk riwayat Hafs, tadarrus kumpulan untuk riwayat Syu'bah, dan kita terbuka juga pada tadarrus secara individu, seorang pada satu orang dengan satu guru. Maksudnya akan ada tadarrus seperti itu. Bagi siapa yang berminat dia nak khatam Al-Quran 30 juzuk dalam bulan Ramadan, boleh insya-Allah buat benda ini. Tapi kena tengok untuk orang itu boleh untuk khatam ataupun tidak, bergantung pada level pelajar itu. Level bacaannya macam mana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu alaikum khair. InsyaAllah Ta'ala petang ni, lepas asur, insyaAllah kita akan ada tazkirah untuk nisfu Syaban. Pada hari ini adalah hari yang mulia, yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan ada tazkirah lepas asur tentang nisfu Syaban. Dan biasa pada malam cuba masing-masing adalah pergi ke masjid ataupun surau, amalkan dengan ahli qarya ataupun dengan ahli masjid itu. Untuk apa? Untuk bacaan surah Yasin. Jangan lupa dalam kita membaca surah Yasin pada malam ini. Semoga Allah SWT terima pada kita semua. Dan usaha insyaAllah pada malam ini, insyaAllah ada qiyamul lail, ada solat tahajud, insyaAllah ada ibadah. Dan juga esok adalah boleh ke puasa ke atau tidak? Nak puasa esok, nisfu Syaban, boleh ke puasa ataupun tidak? Tidak salah kalau nak puasa, dia termasuk dalam hari putih juga. Kalau nak puasa pun boleh, tidak ada masalah. Dalam bab ini adalah kira siyam tatawwu, bukan wajib itu. Dan siapa-siapa yang dia nak buat, lakukan benda ni, insya-Allah boleh biiznillah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jazakumullah ala kulli khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Semoga insya-Allah ada manfaat biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Syekh. Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. بارك الله فيك. Terima kasih, Syekh. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ila liqa. Assalamualaikum.